Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan dan puan muslim-muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini, malam Selasa, malam Rabu, malam 23 Jamadul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 25 Januari 2022 Masihi. Kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk berada dalam kuliah maya ini yang insya-Allah ianya merupakan Raudhah
riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan pada kita rahmat yang dibawa turun oleh para malaikat, dikurniakan kita sakinah, ini keterangan, dan dikurniakan pada kita ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikurniakan kesihatan, keafiatan, dan diampuni segala dosa kita oleh Allah SWT, dan dijauhkan daripada kita segala mara bahaya, segala musibah, segala bala bencana, segala wabak penyakit, terutamanya wabak COVID-19, dan segala fitnah, terutamanya fitnah Masih Dajjal yang akan zahir pada akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah SWT akan memperkenankan permohonan dan munajat kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimah rahimakumullah, kita teruskan pengajian kitab tafsir Al-Quran Ibrul Athir yang disusun oleh almarhum Tuan Guru Al-Ustaz Tuan Haji Ahmad Tuan Haji Muhammad Aryawi Al-Penyangati rahimahullah ta'ala. Maka kita sampai kepada muka surat 106, iaitu ayat 67 hingga ayat 71 surah Al-Baqarah, yang mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika berkata Musa kepada kaumnya, Nabi Musa AS kepada kaumnya, bahawasanya Allah menyuruh kamu menyembelih lembu. Jadi menyembelih lembu ni adalah perintah dari Allah SWT. Jawab mereka, qalu atattakhiduna uzwa, adakah kamu mempersenda kami? Qala, Nabi Musa AS menjawab, a'udzubillahi an akuna minal jahilin, aku berlindung dengan Allah SWT daripada menjadi orang golongan orang-orang yang jahil, yakni orang-orang yang tidak berilmu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Maka mereka berkata, Bani Israil ini berkata kepada Nabi Musa AS, ud'u lana, tanyalah kepada Tuhanmu untuk kami, yubayyin lana, menerangkan kepada kami, mahia, apakah lembu yang ingin disembelih itu. Qala, maka Nabi Musa AS menjawab, innahu yaqulu innaha, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya innaha, sesungguhnya lembu itu, baqaratun, sesungguhnya ia adalah lembu, baqaratun la faridun wala bik, tidak tua dan tidak muda. Awanun baina dzalik, umurnya pertengahan-pertengahan saja antara keduanya. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Itu Nabi Musa AS jawab kepada Bani Israil. Bani Israil ini bertanya soalan yang berikutnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Berdoalah untuk kami, kepada Tuhanmu, menerangkan kepada kami tentang warnanya. Qala, maka Nabi Musa AS menjawab, qala innahu yaqulu innaha, sesungguhnya dia berfirman bahawasanya ianya adalah baqaratun, seekor lembu betina, safra, yang berwarna kuning, faqi'ul launuha, menggirangkan hati orang yang bersangatan kuningnya. Faqi'ul launuha, kuning tu striking kan, kata budak-budak sekarang, berkilau-kilau, kan? Bila kena cahaya matahari tu bersinar-sinar kuning warna lembu itu. Tasurrun nazirin, menggembirakan hati orang yang melihatnya. Oleh kerana color dia striking tu, orang tengok pun seronok. Bila orang seronok, harga pun naik. Harga pun boleh letak lah, kalau tuan punya nak jual, kan? Kemudian ayat itu, ayat 69. Ayat yang ke-70, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Maka mereka bertanya lagi kepada Musa AS, berdoalah kepada Tuhan kamu untuk kami, menerangkan kepada kami apakah lembu yang nak disembelih ini. Innal baqara tashabaha alaina, sungguhnya kami ragu tentang lembu itu. Wa inna insyaallah lamuhtadun, mudah-mudahan jika Allah Ta'ala kehendaki, kami akan mendapat petunjuk untuk mencari lembu tersebut.
Wah, diterangkan tadi apa ciri-ciri dia, tapi tak puas hati juga Bani Israel. Tanya lagi kepada Nabi Musa AS. Maka jawab Nabi Musa AS, qala innahu yaqulu innaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman bahawasanya haiwan ini baqarah, seekor lembu betina, la dhalulun, tidak jinak. Dia memang bukan jinak lah, bukan dipelihara, dia hidup sendiri. Tuthirul ard, tidak jinak untuk mematuhi tuannya. Tuthirul ard, membajak tanah. Bukan jenis lembu yang digunakan untuk membajak tanah. Dia hidup sendiri, macam kobor-kobor liar tu lah, lebih kuat macam tu lah, lembu yang berkeliaran tu. Wala tasqil harfa, tidak pula mengangkut air. Musallamatun, lagi sejahtera. La syiyata fiha, tidak berbelang suatu jua pun. Maknanya bersih dia pada lembu tu, kerana keadaannya yang hidup liar, tidak dibela. Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Akhir sekali kata Bani Israel, sesungguhnya sekarang ni lah kamu datangkan kebenaran, kamu terangkan dengan sebenar-benarnya. Fadhabahuha, maka mereka menyembelih lembu tersebut. Sedangkan wa makana, sedangkan hampir-hampir saja mereka tidak dapat melakukannya, kerana nak cari itu susah. Dapat pun seekor. Cuba kalau tak ditanya ciri-ciri lembu tu, mungkin senang nak cari. Mana-mana je janji, betina ke jantan ke, besar ke kecil ke, janji lembu. Baqarah, lembu betina. Kan, tak kira lah betina macam mana kan, dah beranak tak beranak ke. Tapi bila ditanya macam-macam, jadi hampir-hampir tak dapat cari. Dapat pun seekor je. Dalam banyak-banyak lembu betina yang ada, seekor ni saja memenuhi apa yang ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Musa kepada mereka. Itu cerita dia. Cerita ringkas lah tentang ayat 67 hingga 71 surah Al-Baqarah ni. Kita lihat apa yang diterangkan oleh pengarang kitab ini. Ayat 67 hingga 71 ini merupakan kisah mengenai kaum Bani Israel dengan seekor lembu yang dicatatkan dalam Al-Quran dan dijadikan pula tajuk dalam surah yang kedua, itu Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ini asal usul nama itu daripada kisah ni. Itu cerita dia. Artinya seekor lembu betina. Kisah ini ringkas sahaja, hanya termuat dalam 7 ayat. Untuk lebih jelas lagi, inilah beberapa petikan mengenainya yang diambil dari sini mengikut pendapat ahli Tambur dan ahli sejarah. Cerita ni kalaulah ada unsur-unsur Israeliat, maka kita dengar saja lah. Tak perlu kita nak kata kisah ini palsu ataupun kisah ini betul-betul sahih. Yang sahih ialah dalam Al-Quran. Itu yang sahih. Bagaimana keadaan asal usul cerita nak menyembelih lembu tu, kita tak jumpa dalam Al-Quran. Tapi ada sumber-sumber lain yang menceritakan tentang asal usul kisah yang menyembelih lembu ini. Wallahu a'lam. Pada zaman Bani Israel ada seorang kaya yang mempunyai seorang saudara sepupu yang miskin. Dia seorang sahaja waris. Bila orang kaya itu mati nanti mati. Kerana si kaya itu lama tidak mati-mati, saudara sepupu yang miskin ini telah membunuhnya supaya lekas mendapat warisan. Mayat dicampakkan ke sempadan kampung orang lain. Lalu ia menghadap Nabi Musa dengan mendakwa bahawa saudara sepupunya telah dibunuh oleh orang-orang kampung itu sebagai helah melepaskan diri dari tuduhan orang bahawa dia membunuhnya. Tetapi orang-orang yang dituduh itu menyangkal, sehingga timbullah kerumitan bagi pihak Nabi Musa AS mengadili perkara ini. Lalu ia bermohon ia kepada Tuhan, Allah Azza wa Jalla, agar menerangkan kedudukan perkara ini dengan sebenarnya. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa AS supaya orang-orang kampung itu menyembelih lembu. Mereka menjawab, iaitu firman Allah, atattakhiduna huzwa, adakah kamu mempersendakan kami? Maksudnya adalah adakah kamu Musa, yang ini Musa, nak bermain-main? Kami nakkan tahu siapa pembunuhnya, tapi kamu malah menyuruh kami menyembelih lembu. Nabi Musa menjawab, iaitu firman Allah SWT, a'udzubillahi an akuna minal jahilin.
Mafhumnya surah Al-Azim, mafhumnya aku berlindung kepada Allah, tiadalah kiranya aku menjadi golongan orang-orang yang jahil. Jadi Nabi Musa perintahkan suruh sembelih lembu ada sebab, tapi dicantai oleh Bani Israel yang tidak memahami rahsia di sebalik perintah Nabi Musa AS yang datang dari Rasulullah itu. Kita tengok yang ini orang yang kerja ini mempermainkan atau mengejek orang yang lain. Mereka tidak puas dengan jawapan ini. Sebenarnya jika mereka kerjakan sekadar apa yang disuruh, sudahlah cukup dan memadai. Tetapi oleh kerana cerewet sangat ditanya perkara yang remeh-temeh, yang remeh-remeh, yang bukan menjadi perkara pokok, semata-mata kerana hendak menunjukkan pandainya berjidal dan berbahas, sedang mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Begitulah kira-kira gambaran perketi mereka yang cerewet itu. Kerana mereka berkata, lembu apakah itu? Apa warnanya? Lembu yang bagaimana? Banyak lembu, perkara lembu. Tapi yang mana satu? Kerana kami ragu-ragu. InsyaAllah kalau kamu terangkan semuanya itu, tentu kami dapat mencarinya. Lembu itu, kata Nabi Musa, lembu betina, tidak tua dan tidak muda, pertengahan umurnya, kuning yang bersangatan warnanya, menggirangkan hati orang yang memandangnya, tidak pernah digunakan membajak, tidak pula mengangkut air, lagi sejahtera, tidak berbelang sedikit jua pun. Ini dia, Nabi Musa datangkan ciri-ciri itu. Jadi bila datangkan ciri-ciri itu, maka sebenarnya susah dan sukar untuk orang-orang Bani Israel, terutamanya orang-orang kampung tersebut, untuk mencari lembu yang dimaksudkan. Itu dia. Kerana apa? Kata pengarang kitab ini, jarang terdapat lembu yang sifatnya seperti ini. Mampu hapa mereka tiada upaya, hampir mereka tiada upaya untuk mendapatkannya. Puas mereka cari ke seluruh rantau, tidak juga berjumpa. Akhirnya Sahibul Hikayah menceritakan Al-Kisah tersebutlah seorang tua yang soleh dari kaum Bani Israel juga punya seorang anak yang masih kecil dan seekor lembu betina. Sebelum ia mati berdoa kepada Tuhan, apabila anaknya besar dapatlah, hendaknya ia mewarisi lembunya itu. Besar sudah anak itu dengan keadaan sangat taat dan berbakti pada ibunya. Kehidupan sehari-hari dibahagi tiga, sepertiga untuk bersemayang, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga yang lain untuk berbakti pada ibunya. Pekerjaannya pada waktu pagi mencari kayu ke dalam hutan, lalu dijualnya di pasar. Hasil penjualan kayunya itu dibagi 30, sepertiga untuk didermakan, sepertiga untuk dimakan, dan sepertiga yang bakinya diberikan kepada ibunya. Pada suatu hari ibunya berkata, "Wahai anakku, Allah yarham, ayahmu telah memberi kamu warisan seekor lembu betina. Ada dipertaruhkan di sebuah beluka, ambillah di sana." Bila telah dia ambil lembu itu, berkata pula ibunya, "Wahai anakku, aku lihat kehidupanmu amat susah. Hasilmu hanya dari penjualan kayu api. Siang kamu bekerja membanting tulang, malam berjaga mendirikan semayang. Jualah lembu ini supaya dapat menambah sara hidupmu." "Berapa dinar harga lembu ini jika nak saya jual, ibu?" Dia bertanya, budak ni tadi 3 dinar, jawab ibu sambil berpesan, "Ingat, jangan kamu jual sebelum dapat persetujuanku terlebih dahulu." Pergilah orang muda itu menjajakan lembunya ke pekan. Maka Allah utus seorang malaikat menjelma manusia untuk menguji kebaktian anak kepada ibunya. Bertanya ia kepada orang muda tadi, "Berapa harga lembu ini?" Dijawabnya 3 dinar, iaitu mengikut pesan ibuku. Kata malaikat, "Bagaimana kalau ku beli dengan harga 6 dinar, dengan tidak payah mengambil persetujuan dari ibu?" Jawabnya, "Tidak." Ia akan menjualkannya lalu kembali mendapatkan ibunya dan menceritakan hal yang telah berlaku. Ibunya pula berkata, "Pergilah kamu jual lembu itu dengan harga 6 dinar dan jangan dijual dengan tidak seizinku." Keesokan hari ini ia pergi lagi menjajakan lembunya dan bertemu lagi dengan malaikat itu yang akan membelinya pula dengan harga 12 dinar. Orang muda itu enggan menjualnya dan kembali lagi mendapatkan ibunya. Ibunya berkata, "Kalau datang lagi orang itu, tanyakan kepadanya adakah baik lembu itu dijual atau tidak." Keesokan harinya bila bertemu lagi orang muda dengan malaikat itu dan menanyakan kepadanya mengikut pesan ibunya, maka malaikat itu pun berkata, "Katakanlah kepada ibumu, lembu ini tahan dulu, jangan dijual. Kerana Nabi Musa bin Imran AS kelak akan membelinya untuk mengetahui perkara pembunuhan. Dan jangan dijual melainkan dengan harga emas seberat timbangan emas-emas yang diisikan ke dalam kulit lembu ini." Mendengar ini, maka pergilah pemuda itu mendapatkan lembu ibunya, menceritakan perkara itu kepadanya, sehingga sampailah masanya takdir Tuhan menjadikan lembunya harta yang berharga dan atau matlamat yang dicari-cari oleh kaum Israel sebagai balasan bakti dan ketaatan seorang anak terhadap ibunya. Selanjutnya dikisahkan apabila telah dapati lembu yang dicari-cari itu, maka mereka pun membeli dengan harga emas seberat lembu tadi, lalu disembelihnya. Dan dengan kurnia Allah, apabila si mati terbunuh, dahulu disuruh orang memukulnya dengan sebahagian anggota lembu itu. Satu riwayat mengatakan dengan lidah lembu itu. Maka hiduplah kembali orang yang terbunuh itu, lalu berceritalah bahawa yang membunuhnya sebenarnya adalah saudara sepupu sendiri.
Dengan demikian selesai dah sudah pertikaian yang berlaku di antara mereka. Dah cerita tu apa sebab Nabi Musa menyuruh Bani Israil membeli lembu ni. Lembu ini, anggota badan lembu ini, iaitu lidah lembu itu digunakan untuk menghidupkan si mati yang dibunuh tadi, supaya bila dia bangkit seketika Allah Ta'ala bagi hidup seketika untuk menceritakan siapa sebenar pembunuh dia dan apa sebab dia dibunuh. Baru diceritakan. Tu dia bukan meninggal aksiden, meninggal sakit, tapi meninggal kerana dibunuh saudaranya sendiri, anak buahnya sendiri. Dari cerita lembu ini terjadilah 3 jurusan cerita. Pertama, si pembunuh betapa licinnya nak mengetahui mata orang, akhirnya tertangkap jua. Ni dia. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah tadi, matanya memang cekap memandang, mengamati. Tapi akhirnya si pembunuh ni tertangkap jua. Dia sudah menunjukkan bahawa sebenarnya di dunia kita ni, kita boleh lari dari sesama makhluk, tapi kita tak lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seorang yang berbakti letak kepada ibu akhirnya akan kerap beruntung dan berbahagia. Begitulah keadaannya. Berbeza dengan si tanggang yang disumpah Allah Ta'ala menjadi batu di tepi pantai. Kerana apa? Kerana perbuatannya derhaka kepada ibunya. Setengah kisah mengatakan tanggang, setengah kisah mengatakan malim undang. Malim undang tu ada tinggalannya di pantai Padang. Memang ada nampak tali kapal malim undang tu sujud, memang nampak benda tu. Adapun tanggang tidak dapat dibuktikan. Tiada kesan-kesan arkeologi yang menunjukkan wujudnya tanggang itu pada realitinya, pada hakikatnya. Tapi kalau malim kundang memang ada, memang terbukti malim kundang ini kisahnya seakan-akan kisah tanggang. Wallahu alam. Yang kedua, seorang berbakti letak kepada ibu akhirnya akan hidup beruntung dan berbahagia. Begitulah berbakti kepada ibu seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Uwais bin Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, seorang yang diiktiraf sebagai sahabat Nabi walaupun tidak pernah bertemu Nabi secara bersemuka. Kerana apa? Kerana dia sangat bercita-cita nak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menyatakan ada satu hamba Allah ni terkenal di langit. Dia tak dikenali oleh penduduk bumi, tapi dikenali oleh penduduk langit, namanya Uwais Al-Qarni. Sekiranya kamu dah ada berkesempatan bertemu dengannya, pergilah berjumpa dengannya. Rupa-rupa dalam Uwais Al-Qarni ni pernah nak ke Madinah bertemu Nabi SAW, tapi oleh kerana ibunya uzur ketika itu, maka dia menangguhkan perjalanan itu, sehinggalah Nabi SAW wafat. Wallahu a'lam. Yang ini dia, hidupnya berbahagia di dunia, di akhirat. Mudah-mudahan orang seperti Uwais Al-Qarni ini akan menjadi penghuni syurga yang bersama-sama dengan para Nabi dan Rasul alaihi wasallam. Yang ketiga, satu umat yang banyak sangat soal jawabnya dalam melaksanakan satu kewajipan akan menghadapi kesukaran yang berlipat ganda banyaknya, seperti mana yang berlaku kepada Bani Israel tadi dalam peristiwa Al-Baqarah itu. Cuba kalau mereka ikut saja, tak kisah lembu betina mana pun soleh, walaupun anak lembu pun. Pasal Nabi Musa tak beritahu apa ciri dia, mudah tu kita mencari. Tapi bila Nabi Musa dah perincikan satu-satu, hampir-hampir gagal mereka mencari lembu betina yang dimaksudkan. Begitu. Jadi kalau kita terlalu banyak soal jawab, maka kadang-kadang boleh menyukarkan kita semula. Wallahu a'lam. Itulah sedikit kupasan daripada ayat-ayat Al-Quran, ayat surah Al-Baqarah ni, ayat 67 hingga 71 surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung daripada ayat yang ke-72 surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan bertemu pada kuliah akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan itu ada manfaatnya untuk kita semua bersama suami isteri, dalam kehidupan dunia sementara, mana kehidupan kita ini berakhir dengan hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah, dan dijauhkan dari kita azab neraka Allah.
Waliyahzubillah. Jadi insyaAllah, jadi itulah dia untuk kali ini. Wallahualam dan kita tangguh pula kita ini dengan tasbih al-kafarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Muhammadin. Allahumma arhamna min azmi wa tafrana barita masuma. Allahumma inna kafirin wa ri'adani wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farig jamhum wa shaddid kalimatahum ya qad usmi min kilabi ya qahari jabbar ya mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yunzil kitab wa yamjasa wa zama azab ihzim wa sunaim fi nusus syar'am rabbih wa rabbana zaina uzma fama ya wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban rabbana alayka tawakkalna wa ilayka lakal masir rabbana taqabbal minna du'ana wa majlis manna wa laqana wa amana fi hadzal yawm mubarak في hari jamal akhir barik subhanahu wa ta'ala wa qiyasuna tatfiyasa wa walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum innakum kuntum karim. Billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi